syukur lagi kepada Allah SWT kerana Allah Ta'ala masih lagi memilih kita untuk setiap pagi bangun subuh dan datang untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah, yang mana kita tahu solat subuh berjemaah ni 27 kali ganda. Jadi insya-Allah pada hari ini kita tadabbur surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat yang bermaksud kuda perang. Kuda perang yang berlari kencang. Jadi surah Al-Adiyat ini terdiri daripada 11 ayat. Dan surah Al-Adiyat ini adalah surah Makkiyah. Dan banyak ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan di Mekah berkisah tentang tauhid, akidah, dan juga berkisah tentang risalah kenabian, dan juga berkisah tentang hari akhirat, hari kiamat. Jadi surah Al-Adiyat ini menerangkan kepada kita tentang kita kena ingat sentiasa adanya hari kiamat, iaitu hari pembalasan. Dimulai dengan sumpah dengan kuda di medan perang. Kemudian menjelaskan sifat manusia yang kikir dan tidak bersyukur, padahal dia sendiri yang akan menjadi saksi atas diri sendiri pada hari kiamat nanti. Dia sangat cinta kepada kebendaan manusia ni. Surah ini diakhiri dengan peringatan akan hari yang pasti tiba, yakni kiamat dan hari pembalasan. Jadi rawatan kepada sifat cinta dunia ini dalam surah ni ajar kita, iaitu dengan kita sedar, dengan kita sentiasa ingat tentang hari pembalasan, hari kiamat. Jadi ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang tangkas berlari sehingga keluar suara yang berdengus. Jadi Allah SWT mendatangkan kepada kita contoh di alam ini, dan dalam surah ini khas tentang kuda. Kuda yang mana ada tuan. Ada tuan, dia panggil tuan yang majazi. Sebab tuan kuda Allah juga. Allah tuan sebenar, dia panggil tuan hakiki. Jadi yang tuan jaga kuda ni dia panggil tuan majazi saja. Dan tuan majazi ni bertukar-tukar. Sekejap orang ni pemilik kuda ni, bila kuda tu dah lama dia jual pada orang lain pula. Jadi itu tuan yang majazi. Tuan yang sebenar kuda Allah juga. Sama macam kita, tuan kita yang hakiki Allah. Bos kita ni, bos pejabat dan sebagainya, dia panggil tuan yang majazi. Kalau kita bertukar banyak tempat kerja, maknanya banyaklah tuan majazi kita, bos kita. Tapi dalam ayat ini, dalam surah ini, kuda ni, binatang ni, dan termasuk kuda sekalipun, mereka sangat mengenang jasa tuan. Sangat-sangat mengenang budi tuan dia. Walaupun tuan dia buat budi yang kecil saja. Contoh kuda, tuan kuda ni, apa sangat tuan kuda yang buat? Dia hanya bagi minum air, lepas tu sediakan makanan kuda lah. Kadang-kadang tuan dia ni pun upah orang saja bagi minum. Tapi kuda tu tahu siapa tuan dia. Kuda tahu siapa tuan majazi dia. Jadi kuda ni sangat menghargai, dia sangat bersyukur, berterima kasih kepada tuan. Sehingga kan apa dia sedia, apa saja. Kalau kuda tu digunakan untuk berlumba, dia tahu tugas dia berlumba, dia akan lumba sungguh-sungguh. Dia tahu. Kalau kuda tu ditugaskan untuk bawa barang yang berat, kuda ni akan bersungguh-sungguh bawa barang. Dia akan berkhidmat betul-betul. Sebab dia sangat berterima kasih dengan budi tuan dia tadi, jaga dia, bagi dia makan, bagi dia minum. Jadi dalam ayat ini, kuda ni dibela oleh tuan dia untuk berperang. Dan kuda ni tahu maksud dia dibela oleh tuan dia untuk berperang. Jadi bila tiba waktu perang, inilah kisah dia, hari peperangan lah. Yang mana kuda ni pada hari perang ni, dia berlari, wal 'adiyati dhabha, berlari dengan begitu kencang sehingga keluar suara kuda berdengus. Berlari, maknanya nak menunaikan hajat dia
diberi makan minum ni untuk berkhidmat kepada Tuhan. Tuhan dia kata nak perang, aku akan berlari sepuas hati. Tanda berterima kasih pada Tuhan, taat, setia pada Tuhan. Kemudian falmuriyati qadha, demi kuda yang perang tadi, yang berlari laju tadi, yang menghentakkan kaki dan mencetuskan api. Kaki kuda ni dia ada tapak kaki dia. Kalau zaman sekarang ni ada orang letak besi dan sebagainya, tapi dulu tak ada orang letak besi. Tapi nak kata laju dia berlari, sebab di padang pasir contohnya ada banyak batu-batu, kadang-kadang logam-logam pun kita tahulah dekat padang pasir ni. Dia berlari begitu laju sehingga kan kaki dia ni kena batu-batu tadi sampai keluar percikan api. Dan bukan dia tak sakit, dia sakit pijak batu apa semua ni, lari laju ni. Dia memang boleh tenaga macam hari ni lah orang dulu berlari kan, letih, penat. Tapi kuda ni dia sanggup berlari laju sampai tapak kaki kena batu-batu dan semua, sampai keluar api sekalipun tak kisah. Dia tak fikir dah tentang diri dia, sebab dia berkhidmat, dia sedar, sangat berterima kasih kepada Tuhan dia. Falmughirati subha, dan kuda yang menyerang pada pagi hari. Pagi hari, pagi maknanya sebelum subuh lagi. Sebab salah satu strategi perang ni, banyak dalam peperangan Islam ni sebelum subuh. Awal pagi, pukul 4 pagi, 5 pagi. Sebab masa tu orang kafir sangat suka, memang orang kafir, orang Islam pun suka tidur waktu tu. Kalau mungkin mereka tidur lewat pukul 3, 4 pagi berhibur dan sebagainya. Tapi masa pukul 5 pagi ni memang nyenyak tidur lah. Dan masa tu lah tentera Islam dihantar. Dan kuda ni menyerang pada pagi hari. Dan binatang sekalipun sebenarnya, tuan-tuan, puan-puan, sebenarnya binatang pun suka tidur pada waktu sebelum subuh ni. Sebab tu senyap ya. Kalau atau sebelum subuh kan senyap, binatang-binatang pun tidur. Termasuk kuda pun, lembu ke dan sebagainya, waktu itulah waktu yang dia suka tidur. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, tapi kuda ni sebab tahu tanggungjawab dia, pagi lagi dah berlari, dah apa? Dah di medan perang dah berlaju pecut dah. Maknanya bukannya warming up, dah nak sampai dah matlamat dia, walaupun di waktu pagi sebelum subuh lagi. Fa'atharna bihi naqa'a, dan oleh kerana bila pergi perang ni berjemaah, mana ada orang pergi perang seorang-seorang. Tentera Islam berperang ramai, banyak kuda lah. Banyak kuda berlari laju serentak sehingga keluar api, lalu di padang pasir, sehingga kan debu-debu ni, debu-debu berterbangan, debu sebab laju, lepas tu banyak ekor kuda ni dengan lajunya sampai debu-debu ni berterbangan. Dan memang masuk dalam mata kuda debu-debu ni, pasir. Maknanya penat jugalah kuda dengan api keluar, kemudian dengan debu-debu lagi kena dengan penat lagi. Tapi semua tu kuda tak kisah. Kuda tahu ni lah, Tuhan aku berkhidmat ni untuk Tuhan aku. Tuhan aku kenal jasa Tuhan aku, budi Tuhan aku. Apa salah? Mati-mati. Lepas tu apa lagi sambung ayat tadi? Fawasatna bihi jama'ah. Kemudian kuda ni bukan tuan dia. Maknanya kalau tuan dia tak ada ke atas pun, dia senggut, dia dulu menyerbu di tengah kumpulan musuh. Dan bila serbu di tengah kumpulan musuh, kalau bertempur dengan kuda, ada kadang-kadang bertempur dengan gajah, kuda ni tahu dia akan mati. Dia akan mati, dia tahu. Kalau mati pun matilah. Sebab perang kan, mati-matilah. Orang tembak aku, orang panah aku, tak apa. Yang penting aku berkhidmat kepada Tuhan aku. Sampai macam tu sekali kuda. Bukan kita tengok kuda saja, tengok anjing pun. Kalau tuan-tuan tengok anjing yang orang beli kan, dia letak anjing ni, kalau anjing yang garang-garang, dia letak kat luar je. Lepas tu bagi minum, bagi apa sangat dekat anjing Tapi tuan-tuan tengok anjing dia sangat kena budi tuan dia. Kalau pencuri, orang jahat datang, dia dulu pergi. Kalau orang tembak, matilah anjing. Dia tahu sangat kena budi kepada tuan dia. Tu binatang lah. Tu binatang. Okey, sekarang ni kita tengok pula, binatang ni dia tak ada akal lah, tapi dia ada naluri. Binatang dia ada naluri, dia tahu tuan dia, dia hormat. Kalau ada anak-anak tuan dia, dia tak apa-apakan sangat anak-anak tuan dia, dia main-main walaupun binatang ganas. Sebab binatang ada naluri, tapi tak ada akal pun, dan tak ada wahyu pun. Binatang ni tak adalah kitab, tak ada mengajar, tak ada Nabi dihantar untuk binatang, ada.
Tapi dengan macam tu pun sangat ada sifat dia panggil apa? Timbang rasa ataupun inilah naluri dia ni. Naluri yang bagus lah binatang, kenal budi. Kita tengok pula manusia yang mana ada perasaan, ada jiwa, ada akal, ada wahyu, ada agama. Tengok. Ni nak banding ni. Innal insana li rabbih lakanud. Allah. Sesungguhnya manusia ni sangat engkar dan sangat tidak bersyukur kepada Tuhan. Sangat tidak berterima kasih kepada Tuhan hakiki, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia kita, binatang sangat terima kasih, sangat berterima kasih, sangat mengenang budi Tuhan, sanggup korban apa Tuhan suruh siap buat. Kalau unta tu minum sikit je sanggup berjalan beratus-ratus batu untuk bawa barang bawa Tuhan dia. Tapi manusia ni Allah bagi dia macam-macam. Allah yang ciptakan dia, Allah bagi udara, Allah bagi bumi untuk dia berjalan, Allah bagi dia kesihatan, Allah bagi dia akal, Allah bagi dia tulang pak kerak untuk dia ikhtiar dan sebagainya. Semua Allah bagi pada dia. Tapi Allahu Akbar, dia sangat tidak bersyukur, tidak mengenang budi pun. Solat 5 minit je contohnya, ataupun 5 waktu ni, kalau 5 minit 1 waktu lebih kurang 30 minit. Allah bagi masa 24 jam. 24 jam, kerja 8 jam dan sebagainya. Buat berniaga lagi, part time, overtime, makan lagi berapa jam, pergi tandas berapa jam. Tapi sembahyang 5 minit berkira. Tak boleh pun sembahyang, sujud pun tak boleh. Tanda solat ni salah satunya untuk berterima kasih, tanda bersyukur pada Allah. Maknanya manusia ni tak sanggup. Ada tu manusia dia rasa malu kalau sujud. Macam low class lah, sembahyang-sembahyang ni low class. Low class apa sembahyang-sembahyang ni? Maknanya rasa ego tu sampai lupa Tuhan. Tak sanggup. Padahal 24 jam masa, betul? 24 jam kan masa. Tengok TV boleh 2-3 jam. Lepas tu kerja 8 jam dengan bos, tokel. Dengan tokel begitu taat. Tokel kata datang pas kat tepat. Tepat datang sampai langgar traffic light apa semua. Nak langgar anak orang. Sanggup datang tepat pada waktunya. Untuk pasca ni bos bagi duit 1,000 sebulan ni. Tapi Allah yang bagi kita kesihatan, Allah yang hidupkan kita sampai 60-70 tahun ni. Allah minta kita sujud pada Allah 5 kali je sehari, bukan 50 kali sehari. Lepas tu 5 minit je, kadang-kadang 3 minit kalau buat laju-laju. Tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Kita sangat berkira dengan Allah. Nak semari semayang pun kita mari lewat-lewat. Kalau tuan-tuan solat subuh masuk 6.20, kita kalau boleh 6.19 baru mari. Dengar azan baru datang sebab berkira rugi masa ni. Apa salah kita datang setengah jam awal? Tanda kita, dia panggil kita ihtimam. Kita bersedia buat persiapan untuk solat. Jangan berkira. Jangan kata, lambat lagi sembahyang 15 minit baru masuk waktu. Jangan berkira, datang awal sikit. Apa salah? Solat Jumaat. Ada hadis keras tentang kelebihan datang awal. Kita datang lewat solat Jumaat. Pukul 1 suku tu duduk makan cendol lagi. Apa salah solat Jumaat ni kita datang awal sekali. Datang pukul 11 pagi ke, pukul 10 pagi ke, dah datang, dah bersiap, mandi, dah siap dan sebagainya. Tanda kita bersyukur dah bertemu dengan Allah hari yang mulia, contohnya hari Jumaat. Begitu juga tu bab solat, bab zakat pun sama. Zakat ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, 2.5% saja. 2.5%. Tapi kita berkira. Contoh kalau pendapatan tu, kalau 2,000 sebulan, 3,000 sekalipun, 5,000 sekalipun, memanglah dia ada cara kira dua lah. Satu dia kira gross, secara total, tak payah tolak apa-apa. Satu lagi, lepas tolak overhead semua sekali, baru kira. Ramai orang ambil yang kaedah kedua tadi, lepas tolak overhead. Saya ada jumpa orang ni, gaji besar, kereta mewah, telefon saja 5,000. Berapa? 5,000 telefon saja. Tapi bila tanya bab zakat, dia kata, saya tak layak bayar zakat. Tak layak. Sebab apa? Sebab dia kira kaedah yang kedua tadi, dah tolak-tolak overhead dia semua kali. Memang sentiasa asnaf lah. Maknanya sentiasa tak layak, walaupun gaji dia dekat 10,000. Maknanya kita sentiasa berkira seolah-olah. Apa salah kita guna gross? Contoh kalau kita gaji 2,000 sebulan, 2.5% baru RM45. Kalau gaji 4,000, 2.5% baru RM90. 4,000 Allah bagi gaji, RM90 je daripada 4,000 tu untuk Allah. Yang mana Allah janji zakat ni penyubuh harta.
Tak zakat itulah yang memusnahkan harta kita. Tapi kita ni berkira 4,000 gaji tolak, bayar kereta dah 2,000, bayar rumah ini semua sekali tolak 1,000 lebih. Jadi kita kata ahna. Sampai umur 50 masih tak layak zakat lagi. Kita sepatutnya macam sahabat Nabi, sanggup cari kurma. Dia kudung, tak ada tangan apa semua kaki, sanggup ambil kerja upah, cari ambil apa buah ke sebagainya petik. Sebab apa? Sebab nak bayar zakat. Sahabat macam tu semangat. Dia tak ada kudrat, usaha sungguh-sungguh, dia sanggup korban duit makan minum dia untuk bayar zakat, untuk bayar untuk agama, untuk Allah. Tanda terima kasih pada Tuhan. Tapi kita hari ni sangat berkira untuk Allah. Zakat ni kita tolak habis semua sekali, sentiasa tak cukup. Sentiasa kita kata, oh saya tak layak. Semua tak tolak. Perniagaan kita pun masa untung kita tak bayar zakat. Lepas tu kita kata, oh ni ujung tahun ni rugi ni, jadi tak payah bayar. Sebab tu perniagaan kita, kerja kita, mana duit tak sentiasa hilang, sentiasa musnah. Sebab tadilah salah satunya. Sebab tak bayar zakat itulah sebenarnya Allah SWT tak suka pada kita. Allah Ta'ala musnahkan harta kita walaupun banyak sekali. Jadi untuk keberkatan ni, kita kena tanda bersyukur pada Allah, berterima kasih, kenang budi Allah. Kalau tak nak kenang budi Allah, sila buat dunia sendiri, buat bumi sendiri, buat udara sendiri. Kemudian ialah jaga dirilah, jaga badan tu buat sendiri, sepepak-sepepak dalam jantung tu semua. Sebenarnya Allah yang bagi kita badan kita, jantung berdegu, apa lagi, kita boleh bernafas dengan baik, boleh bercakap, boleh berfikir, semua Allah kawal. Allah kawal semua sekali. Jadi kita kena terima kasih sedikit dengan apa yang kita ada ni untuk Allah. Apa terutamanya yang fardu, solat fardu, zakat fardu. Yang tu kita kena utamakan dahulu. Kadang-kadang ada orang ini bak sedekah bagus sangat. Oh sedekah banyak ni kat masjid apa semua. Tapi yang fardu ni, yang rukun ni, zakat, dia abai. Sama ada zakat perniagaan ke, sama ada zakat pendapatan ke, zakat fitrah ke, mereka tak. Kadang-kadang dia ingat zakat ni zakat fitrah saja. Setahun sekali zakat fitrah je. Yang lain tu dia tak payah zakat lah. Apatah kalau ada binatang ternakan, dia ada keras juga. Contoh siapa yang bela lembu, bela kambing, lembu beratus ekor, tapi tak ada pun nak fikir, aku dah zakat tak lembu aku tahun ni, tahun depan macam mana. Tak ada fikir bab ni. Jadi sebab tu manusia ni Allah compare dengan, contoh dalam surah Al-Adiyat ni, kuda perang. Sebab apa manusia ni? Dan Allah bagi tahu sebab, punca. Apalah punca dia? Manusia ni sangat tak berterima kasih ni. Apa benda sebenarnya? Apa problem manusia ni berbanding dengan binatang tadi? Dalam ayat seterusnya Allah SWT bagi tahu, wa innahu ala dhalika lasyahid. Itu akan disaksikan sendiri olehnya di akhirat kelak. Maknanya manusia itu sendiri, dia sedar pun, dia tahu pun dia tak berterima kasih pada Tuhan dia. Dia sendiri sedar. Kita sedar sendiri. Kita sendiri pun kadang-kadang Allah bagi satu detik pada perasaan kita, kita ni tak terima kasih pada Allah. Kita sendiri sedar. Dan anggota tubuh kita sendiri di hari kiamat nanti akan jadi saksi tentang keingkaran kita. Kalau kita tak sedar sekarang pun, tubuh kita sendiri ni, tangan kita, kaki kita, semua ni, mata kita, mereka akan jadi saksi bahawa kita ni benar-benar ingkar pada Allah SWT. Dan ada juga ulama tafsir, Allah SWT sendiri yang menjadi saksi. Syahid tu, syahid tu maksudnya saksi. Allah sendiri saksi di hari akhirat nanti tentang keingkaran kita. Jadi sebab apa sebenarnya manusia ni walaupun dia sedar, tapi dia masih lagi kufur ni, masih lagi engkar, masih lagi berkira pada Allah. Sebab apa kita sangat berkira? Sebab apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kerana dia sangat bakhil, kerana cintanya kepada kekayaan dunia. Dia sangat cinta. Lihubbil khairi lasyadid. Cinta terhadap harta ni, dan dalam surah ni harta ni disebut al-khair. Jadi bukannya semua harta ni buruk, bukan harta ni syar. Al-khair, harta tu sendiri pada sifatnya dia baik, satu benda yang bagus dalam Islam sendiri. Tapi yang bahayanya cinta
la syadid, bersangat-sangatan, berlebihan tu, berlebihan cinta pada harta. Maknanya terlampau sibuk dengan kesenangan dunia, terlampau sibuk cari duit, terlampau sibuk kumpul harta. Inilah sebenarnya punca punca penyakit. Dia terlalu mencintai harta. Hari ni sebenarnya kita ni dah ada contohnya duit 1 juta, nak lagi 2 juta. Orang dah ada duit 10 juta, nak lagi 100 juta. Dah ada rumah 3 buah, duk fikir lagi rumah nak buat 4. Untuk apa dia kata? Untuk anak-anak. Selalu cakap untuk anak-anak. Last sekali bila meninggal, kalau Allah takdirkan itu bukan rezeki anak, memang tak dapat juga ke anak-anak. Sebab yang terbaik bukannya dari segi harta benda. Kalaulah tinggalkan harta benda itulah yang terbaik sekali untuk anak-anak, tentu Nabi SAW, Nabi kita sendiri akan tinggalkan harta benda untuk anak-anak Nabi. Tapi Nabi tak ajar cara macam tu. Bukan maknanya boleh, memang kita bagus tinggalkan daripada anak kita susah payah apa semua, tapi berlebihan tu. Berlebihan kita sampai masa kita dah masa muda dah sibuk kerja. Kemudian kita dah tua pun kita sibuk lagi cari harta dan duit untuk anak-anak kita fikir. Kenapa kita tak fikir untuk kita? Kenapa kita tak fikir macam mana masa depan aku nanti? Sebab setiap harta kita yang kita hantar ke agama, ke jalan Allah, sebenarnya kita hantar ke bank kita di akhirat untuk diri sendiri sebenarnya. Contoh zakat ke, infak jalan Allah SWT ke, semua kita invest untuk diri kita. Termasuk kita datang majlis ilmu hari ni, kita datang sembahyang, semua pelaburan dia jadi currency ni, dia jadi pahala, jadi mewah. Tapi bila mana kita sibuk dengan cari duit, tak sempat nak mari sembahyang. Contoh, saya ada kawan jual tom yum. Dia kata kat saya, dia kata sebenarnya paling laku sekali, ujian lah paling ke dia, masa maghrib. Masa maghrib tu lah tiba-tiba ramai orang mari. Bayangkan, dia boleh kira dalam masa 1 jam maghrib tu, antara maghrib isyak tu, dia boleh save dalam 300-400 waktu maghrib sampai isyak je. Jadi tuan-tuan, goyang tak contoh? Goyang tak kita owner, kita tukang masak, time maghrib orang datang, kita nak tinggalkan sejak lagi sembahyang di masjid contohnya. Setengah jam dah habis dalam RM200. Jadi kalau aku tak sembahyang lewat pukul 8 suku baru sembahyang, biar selesai dulu ni, kadang-kadang je lah terlepas sembahyang. Sebab apa? Sebab bak duit lah. Sebab sibuk. Sebab masa kita 24 jam sahaja. Masa 24 jam saja sehari, kita tak boleh kata separuh-separuh dunia akhirat, saya nak bela. Dia automatik bila kita lebih dunia, dia akan kurang akhirat. Kata masa kita lebih akhirat, dia akan automatik kurang dunia. Contoh orang pergi haji. Contoh kalau kita pergi umrah dan haji contohnya, automatik dia kena, contoh kalau berapa minggu dia pergi, 2 minggu umrah, 2 minggu dia kena tutup kedai. Automatik dunia dia kena fokus. Tak boleh masa umrah duduk berniaga lagi. Sekarang ni zaman online kan, pergi umrah. Tapi umrah tu pergi sekali je, tawaf apa semua complete dah. Dia kata aku duduk pergi Starbucks kan, pergi Starbucks ke mana-mana. Lepas tu duduk online dekat Mekah. Jadi tak jadilah. Maknanya jadi kuranglah akhirat dia. Sepatutnya fokuslah masa umrah tu untuk akhirat, baca Quran, ibadat sungguh-sungguh. Masa tu je 2 minggu. Ni sibuk juga online, duduk bisnes kat sana. Memang boleh, tapi jangan sibuk. Jangan masa tu disibukkan sampai berlebihan. Jadi cinta kepada dunia ni kita kena kawal. Sebab dunia ni sementara, akhirat ni selama-lamanya. Orang cerdik dia kena buat investment akhirat, masa depan kita lah sebenarnya akhirat ni. Kemudian Allah SWT beritahu apakah rawatan bagi penyakit tadi. Penyakit terlampau cinta dunia ni. Semua kita ada cinta dunia. Jadi macam mana kita nak rawat penyakit ni? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Adakah dia tidak tahu kelak segala yang ada dalam kubur akan dibangkitkan? Dalam tafsir Jalalain bagi tahu apa yang dalam kubur ni? Mayat-mayat. Mayat-mayat dalam kubur ni. Mana Allah kata tak tahu ke? Mayat-mayat semua ni. Dan kita pun akan bakal jadi mayat. Dia bagi bakal jenazah kan. Kita pun akan jadi bakal jenazah. Dan semua mayat-mayat yang ada, termasuk mayat kita sekalipun, akan dibangkitkan balik. Masya Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Yang inilah sangat penting kita faham. Sebab ramai orang hari ni, dia termasuk orang kafir sekalipun. Orang kafir ramai yang engkar, tak masuk Islam,
Sebab apa? Dia tak percaya pada hari kebangkitan. Dalam Quran sendiri banyak cerita dialog orang kafir. Ada ke dah hancur, dah mati, boleh hidup balik? Tak logik, dia katalah. Orang kafir faham. Dan kita pun tak yakin sungguh-sungguh berkata kepada perkara ni. Sebab kalau kita yakin, kita dah lain. Sebab kita tahu, oh tu future kita, tu masa depan kita. Kita hari ni fikir masa depan 60, 70 tahun, 100 tahun, masa depan anak-anak kita. Setakat ni saja. Sebenarnya kita ada kehidupan yang kedua. Sebab tu dalam Al-Quran Allah SWT beritahu, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Za'iqatul maut, merasai je, bukan mati betul. Bukan mati terus. Sebab kita akan hidup balik. Betul, kita akan hidup balik. Jadi sebab hidup balik itulah isu. Very big issue. Very big issue. Siapa yang tak yakin dengan dia akan hidup balik, dia akan tak ikut hukum Allah. Sebab dia kata, tak kisah aku buat dosa ke, tak ada apa-apa benda aku kena. Aku nak tipu orang, harta ke sebagainya, aku senang kat dunia ni. Macam kafir, dia tak kisah buat dosa teruk, maksiat sekalipun, minum arak, apa semua dia buat, tak kisah. Sebab dia kata, inilah dunia, syurga dia. Kalau nak buat syurga, ni sekarang ni. Jadi maknanya, sebab dia tak yakin adanya hidup balik. Kita ni hidup balik. Mati tu rasa sekejap je mati. Lepas tu Allah hidupkan balik. Dan masa itulah kehidupan yang sebenar. Hidup yang kedua itulah kehidupan yang sebenar. Semua yang sekarang ni adalah kehidupan yang main-main senda gurau saja. Main-main senda gurau. Dan satu kehidupan untuk bersiap. Ni dia panggil tempat kita bercucuk tanam. Kehidupan kedua ni untuk kita menuai hasil. Tak boleh di kehidupan kedua nanti kita pun baru, oh ya Allah, masa ni aku baru. Betul sungguh lah. Betul lah ada kehidupan kedua ni. Boleh tak saya nak balik-balik ke dunia? Saya nak sungguh-sungguh. Saya tak nak buat lah kerja dunia sangat-sangat sungguh-sungguh ni. Masa saya banyak-banyak, duit saya banyak-banyak untuk agama Allah. Untuk engkau ya Allah. Adakah Allah akan terima permintaan kita untuk kembali lagi? Tak terima dah. Sekarang ni lah masa yang sangat berharga. Singkat 60-70 tahun, tapi dia masa bercucuk tanam, orang kata. Bila dah mati saja, dah mula tuai hasil dah. Masuk kubur dah tuai hasil. Tak perlu tunggu hari kebangkitan pun. Orang yang dekat dengan Allah SWT, dia orang yang jaga iman dia, amal soleh dia, masuk kubur dah jadi satu taman antara taman-taman syurga. Dan orang yang engkar pada Allah SWT ni, mati saja, kubur dia menjadi salah satu lubang antara lubang-lubang neraka. Jadi tuan-tuan, sebenarnya masa depan kita sangat singkat. Masa depan kita di kehidupan kedua lah. Destinasi kita ni sangat cepat. Bila Allah Ta'ala kata mati dia ni, mati. Kita tahu bila. Hikmah Allah kan. Dan satu benda yang dalam suruh Nabi Daud, ada Nabi cerita tentang kandungan suruh Nabi Daud. Salah satunya, aku hairan orang yang tahunya kematian tapi masih lagi boleh bergelak ketawa. Contoh kalau orang tahu, contoh orang yang kena hukum gantung, dia tahu dia akan mati pada tarikh sekian-sekian. Dia hidup tak ni dah. Tak ada ketawa, sedih. Mana ada orang nak mati tahu tarikh dia akan gelak, betul? Dan kita semua ni tahu setiap manusia mati. Terutamanya hari ni. Zaman sekarang, zaman kita ni, hari-hari dengar orang mati. Betul? Masya Allah, saya tengok memang antara tanda-tanda akhir zaman, ramai sangat mati. Dulu kita mati ni, kalau kat kampung kita setahun mungkin 2 kali kan. Itu pun lama dah pakcik tu sakit. Hari ni hari-hari. Pasti yang peliknya, bagus juga di sebalik musibah ada hikmah, kita jadi ingat mati lah. Hari-hari. Lepas tu siap ada viral lagi, siap ada orang bagi laporan, ada TV bagi tahu. Allah nak ajar kita ingat mati. Sedangkan Al-Quran dah ajar lama dah ingat mati. Ingat mati. Dan kalau orang kena hukum gantung, dia akan tahu tarikh. Dia hidup lain lah. Kita ni tahu kita pasti mati. Cuma hikmah Allah, kasih sayang Allah tak bagi tahu tarikh je. Betul? Alhamdulillah kita boleh makan dengan baik, makan roti canai pagi-pagi, boleh relax-relax lagi, boleh fikir lagi dunia. Sebab kasih sayang Allah tak bagi tarikh mati, tarikh kita. Kalau Allah bagi tahu 10 hari lagi, setahun lagi, walaupun 5 tahun lagi pun, kita dah lain dah. Kita dah ada plan. Kita bukan ada plan, kita tak plan sangat dah untuk dunia-dunia ni. Kita duk fikir persediaan, duk semayang, duk tahajud, duk baca Quran. Sebab masa tak cukup. Hidup selama-lamanya, bekal cari sekarang. Allah Akbar. Jadi itulah antara ubat dia. Kita kena ingat segala dalam kubur tadi, mayat-mayat ni semua akan hidup balik. Termasuk mayat kita ni hidup balik di alam baru. Di alam baru. Kemudian
wa hussila ma fis sudur, dan diperlihatkan segala yang dikandung dalam hati, termasuk yang tidak diketahui oleh malaikat pencatat. Maknanya malaikat pun tak tahu ada sesuatu benda, tentu bab ikhlas dan sebagainya, malaikat sendiri tak tahu, tapi Allah tahu apa sahaja yang dalam hati kita. Wa hussila ma fis, diperlihatkan semua sekali dalam hati, rahsia-rahsia hati. Apa sahaja dalam hati kita ni Allah Ta'ala akan balas kepada kita, walaupun termasuk apa sahaja dalam hati kita sekalipun. Niat kita buruk semua akan Allah Ta'ala balas, niat baik dan sebagainya. Dan hati kita, keburukan hati kita, sifat-sifat dalam hati, semua penyakit-penyakit hati, semua Allah Ta'ala akan balas. Sebab antara penyakit yang Allah SWT nak kita utamakan bukan penyakit kecil manis sebenarnya, bukan penyakit jantung, bukan penyakit COVID dan sebagainya. Sebab tu penyakit fizikal lah dipanggil. Tapi dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala turunkan syifa'un lima fi sudur, penawar bagi penyakit hati. Sebab hati kita ni efek akhirat. Kalau sakit kecil manis, dia tak kena azab dekat akhirat. Oh, kamu kecil manis tinggi kecil manis kamu ni, kamu masuk neraka tak tinggi. Tak ada. Dia settle sini je. Siapa suruh tak jaga makan sampai itu pun tak amanah juga. Orang sakit-sakit ni salah satulah, satu memang Allah Ta'ala takdirkan dia sakit walaupun dia jaga. Tapi ada banyaknya orang tak jaga. Makan, minum air Coca-Cola tiap-tiap hari, makan tak kisah, banyak makan, tak ada exercise, tak ada ni apa semua. Dia tak amanah sebenarnya, berlakulah penyakit fizikal. Tapi dalam Al-Quran nak tekankan kepada kita, penyakit dalam hati ni yang akan jadi, yang diperkirakan di hari akhirat nanti. Kalau kita contoh, salah satu penyakit hati ialah syirik, dan salah satu penyakit hati ialah riak. Salah satu penyakit hati ialah sombong, takabur, kedekut. Sifat-sifat hati ni yang akan jadi azab di akhirat nanti. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT untuk kita baiki hati. Hari ni ada orang silap faham tentang Al-Quran ni sebagai penyakit kecil manis. Dia guna Al-Quran ni, Ustaz ada tak ayat saya nak turunkan kecil manis saya? Ustaz ada tak ayat saya nak lawan COVID? Faham tak? Dia guna Al-Quran ni untuk ni. Ada tu siap, contoh baca ayat ni jual mahal sikit. Tak apalah, tapi maknanya jadi satu untuk fizikal. Dia kata bagus kalau minum air ni kita baca 30 juzuk, kecil manis jadi turun. Jadi guna untuk sifat, tapi sifat untuk luar. Tapi itu bukan matlamat Al-Quran. Ada orang dia pasang ayat Al-Quran di kandang lembu. Sebab apa? Dia kata bila dia pasang kandang lembu ni ayat Al-Quran, susu lembu keluar lagi banyak, lagi untung bisnes. Al-Quran pun jadi duit juga. Untuk lembu pula dengar, tuan dia tak dengar, lembu dengar. Jadi dia salah faham. Dia kata memang Al-Quran ni satu mukjizat, tapi dia gunakan untuk komersial ataupun fizikal ataupun dunia saja, purpose. Al-Quran bukan dihantar oleh Allah SWT untuk kita macam tadi, untuk rawatan penyakit. Memang dia salah satu, dia bagi ruqyah, boleh digunakan sebagai ruqyah, tapi itu bukan matlamat utama. Matlamat utama Al-Quran ni syifa'un lima fis sudur, penawar bagi penyakit hati. Semua kita ada sifat mazmumah kan? Sifat mazmumah kita ni macam mana nak kita selesaikan? Kena suruh dengan Al-Quran. Kemudian inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir, sesungguhnya Tuhan pada hari itu maha mengetahui amalan mereka. Jadi bila mana Allah SWT maha mengetahui amalan kita, setiap amalan itu yang kita buat di dunia ni akan dibalas oleh Allah SWT. Walaupun sekecil-kecil perkara, semuanya Allah SWT akan balas. Jadi kita kena takutlah macam mana kehidupan kita yang kedua tu. Jadi bila mana kita fikir akhirat, maka kita kuranglah sikit, kita jadi tawar, dia panggil zuhud lah. Kita akan zuhud sikit, kita jadi zuhud terhadap dunia. Zuhud ni panggil, maksud dia kurang gemar, kurang minat. Bukan tak ada dunia, ada dunia tapi kurang minat, kurang gemar. Dia gemar pada akhirat. Tu sebenarnya kita kena jadi zuhud terhadap dunia ni. Bukan buang dunia, tapi kurang gemar. Sebab ada benda yang lebih gemar lagi, lebih penting lagi, iaitu akhirat lagi penting pada dunia ni. Jadi masa kita pun lebih sikit untuk akhirat, bukan 50-50. Sebab kalau 50-50 maknanya akhirat sama, dunia sama. Tapi akhirat lagi lama pada dunia, patutnya kena lebih lagi untuk akhirat. Tapi kita hari ni akhirat sangat kurang, dunia sangat lebih. Memang tak balance langsung, tak seimbang. Okey, jadi masa dah nak ni, jadi Alhamdulillah kita dah habis ayat ni. Semoga dia menjadi satu iktibar kepada kita untuk dalam kehidupan kita, yang mana kita compare dengan kuda pun sangat terima kasih pada Tuhan dia, apatah lagi kita.
Jadi sebelum masa tamat, saya minta izin sikit. Saya nak cerita pasal buku terbaru saya ni. Tajuk dia Halal Haram di Alam Cyber. Jadi alhamdulillah buku saya ni dah sampai ke Mufti Selangor, dah sampai ke Mufti Wilayah, dan Ustaz Nasaruddin Yadim saya bagi sendiri. Dan saya terkejut lagi, dia pula minta autograf saya. Oleh dah lah kita segan nak jumpa dia. Tapi bila dia dapat buku ni, dia minta lagi banyak. Lepas tu dia minta autograf. Oh, saya rasa sangat terharu lah. Terharu. Humble lah. Humble maksud dia minta autograf kita. Padahal dia orang atas. Jadi buku ni tentang apa tuan-tuan? Tentang halal haram di alam cyber. Dan buku ni sepatutnya mufti yang buat. Saya pun ada beritahu mufti, sepatutnya majlis fatwa mufti keluar. Sebab apa? Isu ni besar sekarang ni. Semua orang di alam cyber sekarang. Sama ada remaja ke, kanak-kanak ke, dunia hari ni sangat dipengaruhi oleh alam cyber. Jadi di dunia luar ada hukum, di alam cyber pun sama ada hukum. Contoh dalam Al-Quran Allah SWT beritahu, wala tajassasu, jangan kamu cari aib orang. Jangan cari, jangan. Allah Ta'ala larang cari aib dan sebar aib, tak boleh, dilarang oleh Allah. Tapi hari ini di media sosial, di alam cyber, macam tak ada larangan Allah. Orang bebas sebar aib orang, orang sebar fitnah orang dan sebagainya, tak ada isu. Macam tak ada hukum lah dekat alam cyber. Kalau dekat alam biasa, lelaki perempuan ada batas dia, ada muamalah dia, kena jaga hukum. Dekat alam cyber seolah-olah hukum dah tak ada. Suami orang, isteri orang dan sebagainya, tak ada apa dah isu. Seolah-olah macam Allah tak lihat di alam cyber, Allah lihat di alam nyata saja. Jadi perkara ini penting, sehingga berlaku pecah belah, sehingga berlaku macam-macam masalah ekonomi, sosial dan sebagainya, sebab orang tak jaga hukum Allah di alam cyber. Kita hidup di alam sekarang ni, ada hukum. Di alam cyber ni pun, di dunia komputer ni pun, termasuk bisnes sekalipun, di alam online, dia kena ikut hukum fik muamalah kalau bisnes. Jadi atas masa itulah saya ada tulis buku ni. Jadi saya harap tuan-tuan pun ada lah sekurang-kurangnya, mungkin anak-anak ke siapa dapat baca dan sebagainya. Hari ni contoh solat Jumaat pun saya ada cerita isu solat Jumaat. Hari ni memang orang senyap masa solat Jumaat, kan ada kan? Sebelum solat Jumaat dikata diam kan. Tapi sekarang memang diam, tapi duduk main telefon sampai habis khutbah. Jadi bahaya tu, semua ada hukum dia. Jadi kalau tuan-tuan dapat, saya ada bawa. Maknanya tuan-tuan tak perlu bayar sekarang, sebab belakang ni dia ada nombor akaun dah. Tuan-tuan boleh bank transfer. Harga pun dah ada dekat belakang ni. Tuan-tuan nak beli online pun ada dekat Shopee, ada dekat MPH ada. Jadi ini satu dia panggil, dan saya ada ajar macam mana nak setting gadget untuk dia panggil Islamic version. Yang mana handphone kita ni, macam saya tunjuk handphone saya jangan dia panggil, ada saya bawa tak ketinggal. Mari kita boleh setting sebenarnya handphone kita dan handphone anak-anak yang mana ada aplikasi yang kita guna, yang kita nak guna betul-betul je. Yang tu je ada. Walaupun iPhone sekalipun boleh setting, semua boleh setting. Yang mana kita boleh guna yang kita set tu je. Contoh jadi kita, supaya kita tak nak masa kita bazir masa dan sebagainya. Contoh seorang ketua bisnes, dia hire staff untuk jaga bisnes online. Jadi dia tak naklah staff dia pergi check Facebook, check video. Dia nak staff dia jaga web company je. Jadi kita boleh setting, web company je boleh digunakan, web lain tak boleh. Aplikasi, kita nak aplikasi apa je boleh digunakan. Yang bagus-bagus je contohnya. Yang lawa-lawa kita tak nak, kita boleh setting. Sebenarnya, jadi saya ada cerita juga, dia panduan teori dan praktikal ke arah islamisasi teknologi. Sebenarnya plan saya, kita nak deal dengan Celcom apa semua ni, kita nak buat konsep Islami. Macam bank lah, dia ada bank Islam, ada bank konvensional, ada bank Islam. Jadi saya nak sekarang ni, setiap penyedia telco ni, dia kena ada satu package. Kalau package Islami, dia dah siap, semua dah komplit. Sepatutnya ada benda tu. Sebab orang kafir ni dia bebas, sebab dia tak ada hukum. Memanglah gadget-gadget semua teknologi ni banyak dibuat oleh kafir, tapi jangan pula kita ikut orang kafir. Semua orang kafir buat, kita ambil. Orang kafir TikTok, kita pun TikTok. Orang kafir apa lagi YouTube, kita YouTube. Apa semua benda kita ikut budaya kafir. Orang kafir joget-joget, kita joget-joget. Macam kita ni tak ada nabi sebenarnya. Macam kita ni tak ada hukum hakam.
Patutnya orang kafir yang ikut kita. Sepatutnya orang bukan Islam sepatutnya ikut kita sebab kita ada tamadun. Tapi hari ini kita diperdaya oleh teknologi. Jadi itulah sedikit sebanyak pada pagi ini. Semua yang baik itu daripada Allah SWT, dan sebarang kekurangan itu daripada saya. Saya minta ampun dengan Allah SWT, minta maaf dengan tuan-tuan. Jadi kita tutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.